Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatul anbiya wal mursalin wa alal malaikatil muqarrabin syai'un lillahi wa lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن صعب السهل إن شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم فكرنا في الدين وأهلنا التأويل. اللهم انصر إخواننا من المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي يمن وفي عراق وفي كل مكان وزمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آمين يا رب العالمين. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang mulia dan dihormati, alhamdulillah. Alhamdulillah, baiklah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia daripada Dia masih lagi beri ruang dan peluang. Allah masih lagi beri ruang dan peluang kepada kita semua. Untuk apa tuan-tuan? Untuk nak tambah bekalan akhirat. Apa dia bekalan akhirat? Takwa. Apa dia takwa? Takwa iaitu kita junjung, kita ikut, kita patuh apa yang Allah suruh, dan kita jauhkan diri, kita tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Itulah satu-satunya matlamat hidup kita di dunia. Itulah satu-satu matlamat hidup di dunia itu sahaja. Tak ada dua, tak ada tiga, tak ada lima. Kalau matlamat hidup kita sampai 4, 5, 6, yang tambahan itu adalah kita tambah sendiri. Kita tambah je. Ya Allah perintah satu je matlamat hidup. Apa dia? Banyakkan ibadah, sumpah dia, itu dia tak ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak, Allah sebut dengan ma, bukanlah. Wala la bahasa Arab illam alif la itu tidak juga. Kalau ma ni tidak sekali-kali, tak ada pengecualian apa, tak dah. Wa ma khalaqtu, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia
Illa mereka satu je, yang lain tak ada semua. Illa liya'budun, mereka menyembah. Itu je hakikat kehidupan, matlamat hidup kita sebagai seorang hamba. Itu sahaja. Tapi oleh kerana kita antara faham dengan tidak, kita antara lalai dengan jaga, akhirnya kita lupa matlamat hidup yang sebenar. Itu je lupa. Sungguh tuan-tuan, kita lupa matlamat hidup. Hakikatnya untuk akhirat, hakikatnya untuk nak banyak taat, nak banyak bekalan, itu sahaja. Tetapi berapa ramai yang sedar diri, termasuk saya lah, sedar diri tetap pun tak tahu lah. Semasa sedar ada sekejap, tetapi banyak tak sedar. Sekejap dia sedar. Kalau kata masa kosong, selepas isyak lah kata malam ni, selepas isyak kita balik pukul berapa? Pukul 9, 9.30 dah sampai kat rumah. Daripada 9.30 nak tidur mungkin 11.30, 12, 2 jam. 2 jam tu banyak taat ke banyak lalu? Kalau saya banyak lalu tu, itulah hakikat hidup kita, banyak lalu. Banyak mana antara 2 jam tu mulut kita istighfar, astagfirullahaladzim, beri istighfar. Banyak mana masa 2 jam tu memang khusus untuk ibadat, untuk ketaatan, untuk nak tambah bekalan akhirat. Tak lain. Tidur pun kadang-kadang dia baca doa, kadang-kadang tidak. Lupa, lalai kita. Matlamat kehidupan, aku cipta kamu tak ada ke lain ibadah. Ibadah, usahalah kamu sembah aku, usahalah kamu ikut apa yang aku suruh. Dah ada peraturan-peraturan hidup, usahalah untuk patuh. Sebab sembah ni kamu mati dah. Apabila mati tak ada dah. Habis kehidupan sementara ni, yang akan ada kehidupan kekal. Maka untuk nikmat yang sebenar dan azab yang sebenar, tak sana. Bukan kat sini nikmat yang sebenar. Tetapi kita nampak kat sini lah nikmat yang sebenar. Akhirnya kita ada makanan, susah nak berkongsi dengan orang. Sebab apa tu nikmat sebenar bagi kita. Nampak nak beritahu lah. Ada kemudahan tak nak kongsi dengan orang. Sebab apa ni nikmat yang aku punya, nikmat sebenar, mana boleh kongsi. Sebenarnya itu nikmat sementara aja. Allah beri kat kita, tapi kita lalai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu zuhur, alhamdulillah, Allah sekarang kemping subuh seumpama Jumaat. Alhamdulillah. Tetapi jangan subuh saja, kalau boleh kemping 5 waktu seumpama Jumaat. Dia jadi kadang-kadang gairah-gairah subuh ramai, zuhur tak ada orang. Kita pun pelik lah. Sebab yang dituntut tu 5 waktu. Tetapi tak apalah, sebagai permulaan. Itu nak menarik. Kalau boleh datang subuh, berarti boleh datang zuhur, kalau faham. Tetapi kalau tak faham, subuh datang, zuhur tak ada. Kesibukan. Seorang kawan saya kat ofis, bagus dia, pagi-pagi dah sampai dah subuh. Memang boleh dikatakan dia kerap ada. Dia tinggal kat Syarlah. Jadi dia keluar awal takut jam. Jadi sempatlah sampai kat surau tu. Biasanya sempat subuh berjemaah. Tetapi zuhur tak nampak, asar tak nampak. Kita tengok, oh bagus subuh ada, tapi zuhur tak ada berjemaah. Kita pun tak faham berjemaah untuk apa. Dan tak cukup lagi tuan-tuan, kalau kata 5 waktu seumpama Jumaat, tak cukup. Sebab takut kita jadi ikut-ikutan. Kenapa pergi solat subuh ramai-ramai? Ramai orang pergi. Takut jadi macam tu. Jadi kena kempen lebih lagi 5 waktu berjemaah. Lebih daripada itu kempen majlis ilmu seumpama Jumaat. Itu baru betul. Dia ada kefahaman. Dan nak faham agama ni bukan mudah, tuan-tuan. Ayo.
Kalau orang betul-betul faham agama, Allah Akbar, tinggal dah semua kerja. Kalau betul-betul faham agama, pagi ayat salat 5 kali sehari, tinggal dah semua teruk pergi ke masjid. Kalau faham, di sana iqamat, tak ada buat apa-apa lagi. Orang dah takbir solat, tak ada kita jarang-jarang sekali jumpa ni, sudah makan-makan. Orang dah beri salam, tak ada nak cepat-cepat lagi. Tengok jam baru pukul 2, tengok baru pukul 2. Sebab apa? Tak faham agama. Kalau dia memahami agama, sebaik-baik sembahyang afdalus solat, sebaik-baik sembahyang di awal waktu. Kalau orang tu faham agama, berjemaah tu 27, dia rela tinggal makanan paling sedap atas dunia yang sedang dia kecap, dia rela tinggal kalau faham lah. Kalau faham agama. Pejuang emas, dia faham agama, rela tinggal kedamaian dalam keadaan damai, tetapi tak boleh nak buat apa-apa untuk Islam, kena tunduk patuh pada kehendak Israel. Tak nak. Kerana faham agama, lawan. Kerana faham agama, jihad. Biarlah tidur tak cukup sekalipun, biarlah makanan pun memang bukan setakat orang-orang awam, pejuang-pejuang emas pun tak cukup makan. Tapi tak apa, faham agama. Hidup sementara, hidup untuk taat kepada Allah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Hari Jumatan dalam masjid, imam sedang khutbah, masih baca hasad kan? Sebab apa? Tak faham. Mari dah, ramai dah. Tapi ada duduk baca hasad, ada duduk bawa kat luar. Kalau ada yang jual kedai makan, masih duduk makan. Khatib sedang baca khutbah. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kurang faham agama. Tapi kita rasa kita dah terbaik dah. Kita rasa hakikatnya banyak lagi yang perlu kita belajar. Bukan setakat belajar, tuan-tuan, banyak lagi yang perlu kita doa. Mudah-mudahan yang pertama kita belajar, Allah beri faham, dan yang kedua dengan faham tu Allah beri hidayah. Lalu kita rasa ada kekuatan untuk nak amalkan apa yang diperintah oleh Allah. Mudah-mudahan faham, kita kemudian minta petunjuk daripada Allah. Ya Allah beri kekuatan untuk kita beramal, insya-Allah. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. InsyaAllah kita sambung muka surah 9, perenggan yang kedua, kat tengah. Masih dalam bab telinga. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ulumi fid darain. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu, bab telinga, seperti makanan. Kamu kena tahu, wahai manusia, wahai penuntut ilmu, bahawasanya perkataan yang didengar seperti makanan. Supo makanan yang kamu makan, setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat. Supo makanan kamu makan, kalau makanan itu baik, tubuh kamu sehat, insya-Allah. Tapi kalau kamu makan tak elok, tubuh kamu sakit. Begitulah kalau kamu nak tahu, pendengaran kamu pun sama. Kalau kamu guna pendengaran, dengar benda-benda yang tak baik, hakikatnya dia memberi kesan pada tubuh kamu. Kamu akan berperangai dengan perangai yang tak baik. Betul lah, betul. Kita tengok sebahagian anak-anak kita, tiba-tiba balik sekolah selepas sekian lama sekolah, dia berkelahi sama dia, tiba-tiba keluar perkataan, berok anjing, baik, bagi kat anak ni, babi, dia kata contoh. Aku tak kata macam ni kat anak aku. Dalam rumah pun kita tak sebut macam tu. Mari kat mana ni perkataan? Mari kat mana? Akhirnya bila tanya, biasanya mari daripada kawan-kawan kat sekolah.
Dalam ramai-ramai kawan-kawan ada yang nakal-nakal ni mulut tak jaga. Akhirnya sentiasa masuk perkataan tu dalam telinga, masuk kita tak ajar tapi dia biasa dengar. Masuk akhirnya yang itulah yang keluar daripada mulut dia. Begitu juga kalau ibu bapa contoh sentiasa bercakap keras dengan anak, kasar, cakap tu kasar percakapan. Biasanya anak dalam tempoh dia ambil masa beberapa tahun, tetapi apabila dia membesar dalam mendengar dengan suasana kasar, biasanya anak pun akan bercakap kasar. Jarang kalau ayah mak lembut anak kasar ayah. Biasa akan terima. Kalau mak lembut ayah pun tak cakap keras, biasa anak pun ikut cakap elok. Tetapi tadilah masalah yang kedua kat sekolah, silap pilih kawan, yang itulah yang masuk dalam diri kita. Jadi makanan apa dia ni, telinga ni kena jaga. Sebab apa? Dia serupa makanan, silap dengar dia berubah perangai peribadi kamu kepada perangai yang tak elok. Kalau yang didengar perkataan elok-elok, insya-Allah perangai dia pun jadi elok. Dan setengahnya penawar, dan setengahnya racun. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Dia ibarat seumpama makanan. Tapi perkataan ni kalau biasa dengar, dia lebih lama kekal berbanding dengan makanan ni tak lama. Kalau makan semalam, pagi ni buang lah. Tak lama dia kekal. Kemudian kekal lagi dah makanan tenaga semalam. Dah pagi ni kena cari roti canai pula. Semalam 2 butir dah. Semalam habis dah. Pagi ni hal lain pula. Kena lah roti canai sebiji. Tengah hari habis pula. Tengah hari tak ada roti canai, dia kena nasi kandar. Tengah hari cah balik. Sekejap je kesan makanan pada tubuh kamu. Tetapi pendengaran, bila kamu dengar, ya Allah, dia kekal, dia kekal. Hari ni kekal lagi, esok kekal lagi, seminggu kekal lagi, sebulan dia boleh kekal. Dia cerita, dia cakap, kita boleh ingat dia. Jadi oleh yang demikian, oleh kerana dia ni sumpah makanan, bahkan terlebih kekal kesan dia daripada makanan. Kerana makanan itu hilang ia di dalam perut besar dengan tidur dan umpamanya, dan terkadang berkekalan ia di dalam perut beberapa hari, kemudian hilang ia dengan makan pencahir, yakni makan benda yang boleh mengeluarkan najis. Adapun perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang terkekalkan ia di dalam hati seumur hidup. Tu perkataan seumur hidup. Guru saya, siapa Syekh Nuruddin cerita, dia kata Al-Imam Hasan Al-Basri, apabila orang mengumpat kata benda tak elok kat dia sampai ke telinga dia, lalu dia terus pergi jumpa orang yang mengumpat akan peribadi dia, dalam keadaan dia bawa buah tangan. Bukan buku 5, buah tangan. Ni buah tangan juga, buku 5 tak. Dia bawa buah tangan. Katanya dia bawa buah, pergi pasar sekejap, sambil lalu pergi pasar beli. Kita ingat berapa lama dah tuan-tuan, Syekh dulu saya belajar kat Mesir dahulu, sekarang dekat 50, 20 lebih. 25 tahun lah. Pindah 25 tahun dah kesan dia. Jadi apabila macam tu, kenapa nombor 1, apabila diceritakan kaipan dia, orang cerita tak baik, Syekh Imam Hasan Al-Basri terus pergi jumpa orang yang mengumpat dia. Tak boleh dia cakap belakang, jadi mengumpat balik. Orang tu kata, dia kata kat aku tahu dia pangau juga. Orang tu mengumpat kita pun mengumpat balik. Bagus kan? Orang beri pahala kat kita, ya tak balik lah pahala kat dia. Bagus perangai. Jadi apabila macam tu, bawa buah, lalu dia kata, aku dengar kamu ada begitu-begitu gini kat aku. Jumpa tu ada kan?
Cakap belakang kita pula jadi mengubah. Tapi kita ni tak mampu. Rasa tahu kalau kat depan aku tak boleh lah nak cakap gini, nak cakap yang sebenar. Kemudian dia buah tangan. Lalu orang yang menerima tu pelik. Kamu tahu aku cerita benda tak baik yang tentang kamu. Aku sebab benda tak baik tentang kamu, tetapi kamu bawa buah tangan. Pelik. Kamu tahu dah aku cakap benda tak elok, tapi kenapa kamu bawa buah tangan? Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, sebabnya buah tangan aku beli ni sikit je nilai dia berbanding pahala yang kamu beri padaku. Pahala kamu, kalau kamu umpat aku banyak pahala belakang. Jadi aku dengar buah sekilo dua ni berapa ringgit. Jadi sebab tu tanda terima kasih lah Alhamdulillah. Atas dasar kamu beri pahala yang banyak. Kalau kita dengar benda-benda yang baik tu, dia kekal kadang-kadang seumur hidup. Benda yang tak baik pun sama, dia boleh kekal seumur hidup. Kalau kita pelihara perkataan yang baik, insya-Allah lama-lama kita boleh jadi baik. Kalau kita pelihara perkataan-perkataan yang tak baik, kalau orang buat kat kamu kena balas macam ni. Betul ya orang. Okey mu, orang buat tak elok, kamu duduk tahan saja. Sedaplah dia. Betul kan, kita pun simpan nanti. Duduk dengar hal tak baik, akhirnya berdenda seumur hidup. Tengok apa yang masuk. Semua makan beri manfaat lah untuk kesihatan. Mudarat lah. Begitulah dengan benda. Dah nak dengar benda yang baik, kat mana tuan-tuan minta maaf lah. Ya Allah. 95% 95% lah buaya sikit. 95% sekarang kalau nak dengar perkataan yang baik, insya-Allah di surau masjid dalam majlis ilmu untuk minta maaf. Saya, tuan-tuan saya tak tahu saya kalau duduk dengan kawan waktu rehat, duduk dengan kawan tak ada dah nak bicara serba dengan apa. Tak ada dah. Kalau hanya pelihara burung ada sekarang, ada 2-3 orang duduk minat pelihara burung. Saya kata ni, saya kata apa kata dia biasa berselawat, jadi kita selawat. Dia kata apa? Tak jadi kerja, biar pelihara burung ni tak jadi kerja apa. Beres, tak ada masalah. Dia kata, saya tetap beres. Beres, apa masalah, beres. Kawan dia jaga, dia tak beres, kata tak jadi kerja. Kamu beres. Kata tak beres, sebab esok kamu kena tanya ni dukung dia. Mana yang beres ya? Kamu kurung dia seko, dalam sangka ni seko, dalam sangka ni seko, tak ada pasangan. Esok kamu kena jawab tu. Sebab ulama kata haram pelihara binatang tanpa pasangan, kecuali seumpama ikan udang tu tak apa, tak ada pasangan. Ikan kelisa seko dia tak apa. Ulama kata sebab dia persenyawaan dia bukan bentuk dia salurkan nafsu. Macam burung ayah itik dia salurkan nafsu, dia kena ada pasangan. Kemudian bila jawab itu, 2 orang lagi pun tu lah dah lain dalam dengan senyap, dia tak kata apa, tapi tak lepas burung dia. Orang pelihara burung kita cakap lah haram, dosa, dia tak lepas. Bukan kata nak buka, tengok hukum pelihara burung macam mana. Kalau burung sekor, cari pandangan ulama, jumpa pandangan awak pun tak lepas dah burung ni. Kalau terlepas, tangkap letak semula, tengok dia lawan hukum. Kita lawan hukum. Silap hobi kita tu, kita tak letak hukum di hadapan. Sepatutnya letak hukum dahulu. Kalau nak pelihara macam mana, macam ni baru boleh, macam ni baru kita mula. Siapa nak ibadat, tuan-tuan nak ibadat, tuan-tuan belajar dahulu baru ibadat. Belajar bab rukun sembahyang, cara sembahyang, baru sembahyang. Takut solat tu salah. Nak pakai, nak berias, belajar dahulu cara dia. Macam mana pakaian yang apa dia ni diluluskan oleh syarak. Lepas tu baru kita pakai. Tuan-tuan nak buat pinjaman bank, tuan-tuan cek dahulu riba ataupun tidak. Bukan buat dulu pinjaman dulu dah baru cek, tak.
Oh, yang ni riba, yang ni tak ada, saya dah tak ada riba. Baru betul jauh. Kita nak bercakap pun sama fikir dahulu nak bercakap macam ni betul atau tidak. Minggu lepas 3-4 hari lepas, tempat saya minggu orientasi belajar. Ni minggu pertama dia belajar. Jadi panggillah waktu maghrib tu kita buat kuliah untuk belajar baru. Panggillah ustaz jemputan luar. Jadi 3 malam 3 ustaz. Tapi salah seorang ustaz tu saya pula rasa, aduh, kita kat belakang sudah. Sebab dia banyak duk soal dan banyak malukan belajar. Jadi ramai-ramai tu potong rambut pendek lah, biasalah. Belum masuk ke potong rambut saiz 3, pendek pun saiz 3. Jadi ada seorang tu dia tubuh-tubuh apa semua, rambut pendek, jadi nampak bersinar tak. Jadi dia duduk dalam som. Tu siapa tu? Itu yang pakai kopiah putih, dia kata. Dia tunjuk kau yang tu tak pakai kopiah semua, pakai kopiah putih, dia kata. Ingat kau kopiah putih tadi, nampak silau. Sedap dia kata. Jadi orang lain pun suka. Yang kawan tu malu ke tak? Malu ke tak? Kalau kena kat tuan-tuan malu ke tak? Malu. Apabila kita malu, kalau yang dia khalayak ramai, apa hukum? Haram hukum dia. Tak kira siapa, kita ustaz ke siapa. Jadi banyak dua soal pula. Awak ni jawab ni soalan ni, tuju pada orang tertentu. Kalau dalam kelas lain, kalau dalam kelas sekolah kita mengajar, kita nak tahu orang ni faham ataupun tidak. Ni tak mengajar mana lagi, soal tu, soal ni, soal ni. Soal macam-macam tak tahu. Tak tahu. Malu pula orang ni. Sekali lagi kita rendahkan orang dia layak ramai. Kita aibkan orang, hukum dia agama ni kan Allah. Satu-satu kena teliti. Tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh nak buat ibu suka kita. Dengan tuan-tuan saya tak, insya-Allah lah masa tak ada saya tunjuk soalan. Dia macam mana dia agak-agak ni? Macam mana dia jawapan dia? Tak ada, kita dah tunjuk. Saya tanya umum dan saya sentiasa jawab. Bila saya tanya, saya kata tak nak tuan-tuan jawab melainkan dalam hati sahaja. Dalam hati je. Jangan jawab. Kalau saya tanya, saya kata jawab dalam hati. Sebab apa? Takut jawab masalah tuan-tuan malu. Takut. Kalau jawapan betul, takut dia. Ya Allah. Sampai saya kadang-kadang kuliah pun ada juga tersalah. Tersalah. Kena bincang. Allah. Maka terkadang berkekalan ia di dalam hati seumur hidup. Kita dengar perkataan Allah. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka sentiasa ia memfitnahkan dan mendatangkan was-was, bahkan terkadang menyebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Jadi lingga tu macam tu, supaya saya cerita tadi lah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat jawab. Perkataan yang paling baik apa dia? Al-Quran tu lah paling baik sekali. Quran dengan 5 minit Alhamdulillah cukup lah. Kalau juara lagu 3 jam tak puas sampai habis. Itulah hakikat kehidupan kita. Kalau lagu sampai lagu 1, lagu 2, lagu 3, lagu 4. Kalau dengan zikir apa semua tak boleh lama. Di Subang ada satu surau. AJK dia tanya saya, Ustaz nak tanya pandangnya, kenapa kita dah dekat Ramadan, jadi surau kita biasa buat 20 rakaat. Cuma ada cadangan daripada ahli jemaah buat 8 sudahlah, supaya semua jemaah dapat kelebihan selesai bersama dengan imam. Kalau tak ada yang buat 8 balik dah, jadi tak susah lagi. Jadi kita cadang buat 8 supaya sama-sama lah selesai semua sekali. Kita yang buat 8 pun dapat habis sekali dengan iman. Kalau ada cadang. AJK tanya saya. Saya rasa AJK ialah mungkin
Mungkin dia boleh jawab sendiri, tapi dia nak keyakinan. Saya pun kata dah dia, saya ingat seorang imam kat kampung saya dahulu semasa saya sekolah rendah. Esok nak puasa kita. Jadi dia pun tanya lah, begitu macam tu lah, dia pun tanya, ya dia tak ramai pun kat surat tu. Tahun ni kita nak buat 8 atau 20. Dia tua lah, umur 60 lebih macam tu, 70. Kita nak buat 8 rakaat atau 20. Orang lainnya seorang tu orang tua juga. Buat 8 sudahlah, letih kita tak agak nampak banyak-banyak. Dia tanya balik, dia tanya balik, dah rasa cukup kau bekalan nak bawa ke sana? Nak buat 8 tu dah rasa cukup kau bekalan? Dia tanya balik. Senyap dia tak kata apa. Nah, dia gagal buat 20. Yang masalah nak buat 8 sila, tak ada orang marah. Tapi jangan minta orang yang buat banyak tu dikurangkan. Orang buat banyak tu kita suruh kurang, nak suruh ikut kita yang kurang. Buat, saya kata buat lah. Kalau pandangan saya, buat dia seperti sebelum ni berapa tahun dah buat 20. Masalah yang belakang nak solat tarawih kata, dia nak buat 4 ke, nak buat 8 ke, nak solat jemaah isyak saja, terpulang, tak ada masalah. Yang nak dah 20 walaupun satu sah, buat, tak ada masalah. Yang tu terlebih baik. Yang buat 8 baik, yang buat isyak saja pun baik. Yang tak baik tak sembahyang langsung. Tu je. Cuma yang ni baik, yang 8 lagi baik, 20 terbaik. Tu je. Sama-sama ada gaji belakang. Kalau tak kerja menganggur, dia tak ada gaji. Ya, tak ada gaji dah ada. Kalau kita rasa mampu 8, belakang 8 lepas tu sesat dengan mitis diri ke apa, baliklah. Kalau kita mampu banyak tu. Tapi kalau bagi yang faham, dia ragu kali inilah peluang aku. Yang mana bulan Ramadan Allah gandakan 70 kali gandaan ni lah, nak sembahyang lebih sikit. Tapi bagi yang letih, nak buat macam mana? Setakat 8 je, kenapa? Silap buka puasa, kenapa? 2 pinggan setengah, tak ada alam kali. Tak layak. Silap isi muatan lebih, jadi trailer tak boleh gerak laju. Macam mana esok pula, esok makan sepinggan boleh buat lebih sikit. Tapi itulah, tuan-tuan saya sendiri pun tu yang kata matlamat hidup kan. Bulan Ramadan, bulan besar pahala ganjarannya. Habis 20 rakaat pukul 10.30 lebih kurang 10.30. Tapi kita punya nafsu nak ikut nafsu lah, sudah. Kemudian balik pukul 9.45, tak ada buat apa-apa pun. Yang cuma bela tak ada bela. Setengah jam selepas tu, berarti setengah jam lagi lah dekat dengan mati. Itu je. Cuma tak nak yang tempoh untuk dekat dengan mati tu, nak tapak supaya tu kan, sebab tu kata diri kita ni banyak lalai. Tak banyak lalai. Kalau kita tu betul-betul orang sedar diri lain. Sebab tu ulama-ulama orang hebat kan, tahajud tak tinggal, solat jemaah sentiasa waktu, solat tak cepat, supaya solat baca zikir diri elok-elok. Habis solat orang bangun, dia duduk lagi istighfar selama. Orang yang betul-betul dia nak sedia untuk akhirat dia. Allah, siapa orang nak pergi ke Mekah, nak sediakan duitnya banyak. Masalahnya tak cukup dengan duit kita, minta ke orang pula. Itu masalah. Saya buat makan laksa tu, dah mari makan laksa hulu-hulu lah, nak pergi ke Mekah. Jadi minta duit dengan orang pula. Jadi macam tu pula. Kalau niat syukur sebab dapat pergi, tiba-tiba orang beri duit, itu cerita lain. Supaya orang buat kenduri kahwin. Ada yang buat kenduri kahwin ni memang betul-betul ala rasa sunnah. Tapi ada yang awal-awal ni yang supaya dapat duit. Hati masing-masing.
Kita buat dia sunnah saja, Pak. Tak ada nak tentu duit apa. Tapi ada juga orang tak apa ambil lah. Mudah-mudahan ringan lepas. Tak payah ambil lah. Tak payah lah. Tak apa lah, tak boleh lah. Tak apa, kita bukan yang benda tu orang beri. Bukan dia beri, Allah yang beri. Kita tak minta, tak bagi beri, Allah yang beri. Saya kena dah sekali Allah yang beri. Kita tolong orang, Mula-mula saya payah nak tolong sebab ada kelas. Dia kata, Ustaz kena tolong saya. Saya nak pergi masjid Seri Taling 4 tahun ni. Tak boleh ni, saya sedang mengajar ni, ada kelas. Ustaz tolonglah saya. Bukan tak nak tolong. Ginilah, saya tunjuk arah. Beritahu, keluar pagar AMP ni, belok kanan ada flyover, okey. Lepas flyover tu ada traffic light, belok pula kanan, sepak kanan tu jumpa traffic light pertama, belok kiri. Pergi kiri kanan, lorong yang mula-mula kanan ada masjid, jumpa kat situ. Boleh tanya orang. Boleh? Ustaz hantar. Tadi kata faham, tapi suruh saya hantar juga. West tak boleh. Tak pandai. No, saya pun minta izin dengan pelajar, tak apalah. Dia kata macam ni, saya kata tak boleh. Kalau Ustaz tolong saya, Allah tolong Ustaz. Kalau Ustaz tolong saya, tolong tunjuk, Allah tolong Ustaz. Dia kata. Saya terfikir sekejap, kalau aku tak tolong dia, Allah tak tolong aku. Terpaksa minta maaf dah. Saya minta izin hantar dia. Okey sekejap boleh? Okey sekejap. Ujian lagi, kita ni pernah motor, dia relax kadang-kadang. Kita kelas. Aduh, dia ni lambat-lambat pula lah. Nah, bila sampai hantar sampai depan lorong masjid ni masjid ada ni. Okey, sekejap dia panggil saya. Nak bagi duit pula. Tak, saya tunjuk saya. Kena ambil. Tak boleh, kena ambil. Kenapa? Bukan saya yang beri, Allah yang beri. Kena ambil. Allah yang beri, ambil balik. Bukan kita minta pun. Tapi setengah orang seumpama buat kenduri kahwin, ni ada. Kira dah 1,000 orang, 20 ringgit seorang, 20 ringgit. Dia kira, apa-apa. Ni dapat duit, tak dapat pahala. Tengok niat masing-masing. Allah. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarnya. Kena bersungguhlah. Dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Sebelum Allah tanya pada hari kiamat, jadi orang maka adalah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarnya. Kalau kamu betul-betul berakal, kalau kamu betul-betul waras, kalau kamu betul-betul faham agama, kamu akan jaga telinga kamu ni, tak nak dengar benda-benda lawa, benda-benda rugi tak akhirat. Betul tak? Betul. Tak nak. Kalau kita betul-betul faham, kita betul-betul memahami agama, tak nak dah nak dengar benda-benda lain. Nak sampai tengok TV, dengar orang menyanyi 1 jam, tak ada rasa pun. Dah lah tengok dengar pakaian dia macam mana, dah pergaulan. Kita tonton dah menghidupkan program dia, walaupun kita duduk kat rumah. Dia ada rating dia. Berapa ramai tengok. Lagi ramai tengok, rancangan tu lah yang akan dikekalkan. Tapi berapa ramai yang faham? Tak nampak akhirat, nampak dunia juga. Sebab apa? Sebab ada terima nasihat agama. Kenapa tak terima? Sebab tak masuk majlis ilmu. Dah kat lain tak ada, tak ada. So, umpama saya cakap tadi lah, kalau kita keluar 5 orang, ustaz laka duduk kedalaman, ustaz semua tak cakap hasil neraka. Tak cakap. Saya kalau keluar dengan kawan yang ustaz juga, kawan sama sekolah agama, keluar 5-10 orang, duk cerita masing-masing. Jadi cerita mu anak berapa, aku anak berapa.
Muka kerja apa jadi pakar apa? Tak ada rasa pahala syurga neraka beragama. Tak ada nak bincang. Majlis ilmu ni je nak masuk beragama. Sungguh tuan-tuan. Berarti kalau kita tak masuk majlis ilmu dalam 1 minggu 2-3 kali tak masuk, berarti nasihat agama seolah-olah kosong. Sedangkan nasihat agama ni sangat penting, sangat penting, sangat penting. Badakir inna fa'atil zikra, berilah peringatan. Maksud ada yang cakap, ada yang dengar. Sesungguhnya memberi peringatan itu memberi manfaat. Ada manfaat yang besar. Inna fa'atil zikra, saya zakaru mayaksya. Dia akan ambil peringatan bak agama, bak hukum, bak perintah, bak larangan. Dia akan ambil orang mana? Saya zakaru mayaksya. Dia akan ambil peringatan untuk orang yang takut pada Allah. Tak boleh ni. Kalau gini ya Allah suruh gini, kita buat gini. Allah larang gini, kita jauh gini. Dan benda yang kita nak faham ni banyak sangat banyak. Allah contoh akhir sekali. Saya jumpa siapa kawan, tapi kita terkilan apabila kita cerita bab Palestin. Allah Palestin. Dia tanya apa dia tanya? Tanya Palestin sekarang ni macam mana keadaan sekarang? Kena bom lagi kau macam mana? Allah Akbar. Dalam hati saya, kamu dalam hati saya, kamu tak ambil tahu dah sebab saudara-saudara. Boleh tanya macam mana keadaan sekarang Palestin? Kamu tak ambil tahu, tak mengikuti perkembangan. Yang Nabi kata siapa yang tak ambil berat urusan orang Islam yang lain, maka dia bukan di kalangan orang Islam. Kamu ni penting diri sendiri sana. Ni kalau susah betul-betul. Walaupun negara lain di Islam susah, tapi kalau dah tahap macam tu susah, wajib kata ulama kita mengikuti perkembangan mereka. Sebab apa? Di saat kamu mengikuti perkembangan, maka di saat itu kamu akan rajin untuk berdoa pada mereka. Di saat kamu mengikuti perkembangan kesusahan penderitaan, maka kamu akan usaha sama ada nak baikkah benda yang boleh memberi kelebihan kepada pihak musuh, ataupun mungkin kamu nak berderma bersedekah sebahagian daripada harta yang lebih daripada diri kamu. Bila kamu perhati, dan mungkin kamu nak share kejahatan musuh dan nak sharekan penderitaan saudara-saudara. Tapi kalau tak tahu langsung, nak dapat pemalas tu. Jadi seolah-olah dia mati ke apa, aku tak nak ambil tahu. Kamu tak ambil tahu, kata Nabi, man la yahtamma bi amril muslimin falaysa minhu. Kamu bukan di kalangan mereka, kamu bukan di kalangan para Islam. Beratnya tu kena faham pula. Bukan kata bab sembahyang sahaja kena faham, bukan kata bab ibadat kita sahaja, bab telinga, bab tak kena faham agama. Udkhulu fis silmi kaffah. Hendaklah kamu masuk agama secara menyeluruh. Benda ni kena tahu, benda ni kena tahu, benda ni kena tahu mengikut cara agama. Nak pakai cincin kena tahu cara agama. Bukan boleh pakai cincin suasa kalau lelaki. Suasa hukum dia haram. Kena tahu menyeluruh. Bukan kata boleh buat ikut suka. Sekarang kalau sebelum ni saya banyak beri penekanan awal-awal kuliah, lelaki tak boleh pakai rantai, tak boleh pakai rantai tangga, kata leher. Sekarang ustaz pula buat tasbih besar-besar kat leher. Aku tak erti dah ustaz sendiri tunjuk contoh macam ni. Besar-besar sekarang. Dulu cek-cek letak ni dah jadi besar-besar. Ni betul-betul nak tasbih, kata dah jadi perhiasan. Banyak duduk kat sini, bukan banyak duduk kat tangan. Tengok. Kita menghalalkan cara. Kat sini letak dah jadi perhiasan, dah jadi biasa dah. Mula asal dia apa? Ni tasbih ni kita mudah. Jadi tak nak pakai sarung kat sini. Simpan sekejap asalnya. Tapi lama kelamaan rasa selesa. Dah mula ambil pakai je. Dah jadi perhiasan. Ya Allah, tuan-tuan. Belajar saya banyak, bahkan banyak kena ajar keluarga sendiri, anak-anak, isteri kat rumah. Allah, jauh banyak lagi tak faham tentang agama, banyak lagi.
orang yang berakal pada memelihara pendengar dan segala anggotanya, sebelum ditanya maka dalam bersungguh-sungguh orang yang berakal dia kena jaga betul-betul telinga dia. Sebab apa? Dan segala anggota, bukan setakat telinga, seluruh tubuh sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Allah tanya telinga, Allah tanya tangan, Allah tanya mata, Allah akan tanya pada kiamat. Berfirman Allah Ta'ala, Inna sama wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya bahawasanya pendengar, penglihat dan hati sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Allah tanya segala-galanya. Sekali lagi, sebab itu bagi orang yang betul-betul, kalau dia tak tahu, tak nak ni dengar dan tak lain, Allah tanya. Dah lah ke akhirat tak cukup bekalan, Allah tanya selalu. Tak betul. Bukan setakat tak betul, apabila tak betul akan dibalas dengan azab dan susah. Kalau buat benda baik akan dibalas dengan nikmat dan keselamatan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada soalan? Tak, yang tadi yang surah Dariyah tadi kan, mana ni? Mala dengan lan dalam Quran kan. Ada juga sebab kalau terjemahan Melayu tu semua tidak. Ma ni, wa ma dia ma la lam kalau kaedah bahasa Arab. Lam kalau lam, lam mim tidak. Tidak ni masuk sebelum tu tak pernah berlaku dan selepas tu tak akan berlaku. Kalau lam mim. Kalau lam maksudnya selama-lamanya tak akan berlaku. Kalau la dia tak berlaku seketika sahaja. Itu perbezaan dari segi bahasa Melayu sama je terjemah. Tidak. Lam, lam mim tidak. Ma bi alif tidak. Lam alif tidak. Tetapi lam, lam mim tidak maksudnya sebelum pun tak pernah dan akan datang pun tak akan berlaku. Tak ada lam. Kalau ma maksudnya selama-lama lepas ni tak akan berlaku. Kalau la seketika itu sahaja tidak berlaku. Wallahu a'lam. Soalan lagi? Tak boleh lebih 4-5 minit je. Jangan berdiri sana. Isyak lewat dan dia start. Balik lagi pergi sana. Bukan 5 jam lagi pergi sana. Ada salah. Saya pun kena ingat begitulah. Di sana ada orang soal jawab, kita duduk kat bawah pun saya pun kena tahan diri lah. Rasa nak soalan isyak cepat-cepat, tapi ialah benda yang dia nak buat tu benda baik. Kita kat situ pun lalai dah sedikit sekali. Lalai dah. Bela ni potong tu tak boleh ni lewat-lewat. Bela potong 5-10 minit. Lain lah kalau sampai pukul 10. Yang tu dah lah, jangan panggil saya lagi. Kalau bakal sampai pukul 10, potong nama tu, jangan panggil. Allah, tak ada salah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw